Okey. Devasri, macam mana perpaduan dapat menjamin keamanan negara? Ha? 5 minutes, sir. Okey. Kamu cakap perpaduan menjamin keamanan negara. Perpaduan kaum dapat menjamin keamanan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana rakyat akan hidup dalam keadaan selesa tanpa berlakunya sebarang perselisihan faham antara satu sama lain. Jika Perkara mereka ini hidup bersatu, tidak akan berlakunya sebarang perselisihan faham antara satu sama lain. Azama, jika mereka hidup bersatu, padu. Okay. You add on this. Okay, then contoh. Before the contoh, sir, I wrote perkara ini juga dapat mengelakkan negara kita daripada menjadi hura-hara. Sebagai contoh, pada 13 Mei 1969, berlakunya rusuhan kaum antara rakyat yang telah mengancam keamanan dan nyawa rakyat. Jelaslah bahawa perpaduan... Wait, Ma. Kamu cakap ada perusuhan kan? Ya. Itu kita panggil apa? Peristiwa apa? Peristiwa 13 Mei 1969. ரொம்ப போயிட்ட 1969 Okay, good. 19, yes. Okay. Berlakunya rusuhan kaum antara rakyat yang mengancam keamanan dan nyawa rakyat. Jelaslah bahawa perpaduan kaum dapat mewujudkan negara yang aman dan harmoni. Okay, good. Good explanation. Thank you. Okay, dia sudah bagi tahu kesan iaitu mengorbankan nyawa. But you need to tell also kesan. What is the kesan when we hidup aman damai? Okay, அதுவும் நம்ம எடுத்து சொல்லலாம். ஏன்னா அது ரொம்ப வந்து rusuhan kaum போயிருச்சு இப்ப. We need to back to our normal isi, அதாவது keamanan. So rakyat akan lebih bertoleransi, tolong menolong. Okay, they won't easily involve in riot. Okay, something like that. Okay, very good isi. Okay, come, let's continue this. Baik. Dengan penanda wacana selain itu, okay, kamu bagi tahu apa isi kamu lah, straight like that. Perpaduan juga amat penting bagi menjamin keamanan tanah air. Okay, itu isi kamu lah. Okay, menjamin keamanan negara. Negara kamu boleh ganti dengan tanah air atau ibu pertiwi also can. Ibu pertiwi ya. Sekarang kita nak huraikan isi ini. Jadi pakai macam saya ajar kamu isi kedua kamu pakai saya berpendapat demikian kerana. Saya berpendapat demikian kerana. Okay. When we bersatu padu, kita tak ada rusuhan. We explain that. Kerana pelbagai perbalahan. Sanda, perbalahan. Dan I give you some high vocab words. Perbalahan, persengketaan. Okay, pelbagai perbalahan dan persengketaan antara kaum akan tercetus. Pelbagai perbalahan dan persengketaan antara kaum tidak akan tercetus jika rakyat hidup bersatu padu. Okay, bersatu padu seperti peribahasa bersatu teguh bercerai
roboh. Kamu bagi peribahasa dah. Nampak? Ini dikira sebagai satu patah perkataan saja. Okey. Sekarang kita bagi contoh. Okey, tadi kita dah guna contohnya, sekarang misalnya. Okey. Misalnya, kita bagi contoh. Misalnya peristiwa 13 Mei 1969 yang menyebabkan rusuhan kaum antara kaum Cina dan Melayu telah mengorbankan ratusan nyawa dan menghuru harakan negara kita. Okey. Apabila rakyat tidak bersatu padu. Okey. Lepas tu, okey, apa lagi kita cakap? Okey, then kita tak boleh terus pergi bagi tahu kesan dia apa. Kesan jika kita hidup bersatu, because we are tell about the peristiwa 13 Mei. Let me complete the one first. Okay. Following by that, rentetan itu ataupun ekoran itu ada தொடர்ந்து, okay, rentetan itu ataupun rentetan peristiwa berdarah itu. Lagi cakap, kamu tulis rentetan peristiwa berdarah itu, comma, நம்மலாம் வந்து ஒரு pengajaran எடுத்துக்கிட்டோம். Okay, rakyat Malaysia telah mengambil iktibar supaya memelihara dan menyemarakkan integrasi kaum. Perpaduan Kinur Warta integrasi integrasi kaum demi kedamaian negara. Okey. Contoh rentetan peristiwa berdarah itu, rakyat Malaysia telah mengambil iktibar supaya memelihara dan menyemarakkan integrasi kaum demi kedamaian negara. Okay. So, now we talk about the semangat perpaduan. So, dengan memiliki, I never use impaknya tadi, dampaknya. I use dengan itu. I just add on something lah. Dengan memiliki semangat perpaduan yang macam mana? Semangat yang kental. Semangat ke kental, baiklah. Semangat perpaduan yang kental. Rakyat akan bersikap lebih bertoleransi, bersemangat muhibah dan bersikap tolong menolong. Contoh macam tadi saya cakap tadi kan. Okay. And let me see what I can add. Dengan memiliki semangat perpaduan yang kental, rakyat akan bersikap lebih bertoleransi, bersemangat muhibah dan bersikap tolong menolong, serta tidak menyemarakkan api perkauman. Okay, api perkauman.
Okey. Ini tarik dikira sebagai satu patah perkataan. Okay, let me see. Ini sudah macam kira 101 dah. அது வந்து peribahasa சேர்த்து பண்ணிருக்கு. அதுவே 101. Maksudnya kita tak cukup lagi. Jadi kita tambah ayat penegasan lah. Okey, tadi kita guna izhar lah bahawa. Yang ayat kedua saya ajar kamu apa? Kamu boleh guna yang itulah. Ayat kedua saya ajar kamu. Izhar lah, jelaslah bahawa pendek kata. Pendek kata. Okey, kamu boleh guna pendek kata. Pendek kata, koma. Kedamaian dan ketenteraman. Okey, kamu bagi tahu balik isi tapi jangan secara obvious kamu copy paste. Kamu ubah-ubah sikit lah. Okey, pendek kata kedamaian dan ketenteraman tanah air akan terus terpelihara dengan adanya, okay, see the style I'm doing. Dengan adanya, you portray the perpaduan as like a kubu. Okay, ஒரு kubu மாதிரி நீங்க வச்சுக்கலாம். Okay, dengan adanya kubu perpaduan. குபுனா வந்து போர் செய்யறதுக்கு முன்னாடி அந்த பில்டிங்ஸ்ல ஒளிஞ்சிருந்து போர் படுவாங்களே, அந்த போர் சுவரு, அதுதான் குபு. Kubu pertahanan lah. Tapi in this case we call perpaduan is like our pertahanan. It's like a symbolic. Kubu perpaduan yang kukuh. Okay, kamu boleh salin. Selain itu, perpaduan juga amat penting bagi menjamin keamanan tanah air. Saya berpendapat demikian kerana pelbagai perbalahan dan persengketaan antara kaum tidak akan tercetus jika rakyat hidup bersatu padu seperti peribahasa bersatu teguh bercerai roboh. Misalnya, peristiwa 1969 menyebabkan rusuhan kaum antara kaum Cina dan Melayu telah mengorbankan ratusan nyawa dan menghuru-harakan negara kita apabila rakyat tidak bersatu padu. Rentetan peristiwa berdarah itu, rakyat Malaysia telah mengambil iktibar pengajaran supaya memelihara dan menyemarakkan integrasi kaum demi kedamaian negara. Dengan memiliki semangat perpaduan yang kental, rakyat akan bersikap lebih bertoleransi, muhibah, tolong-menolong serta tidak menyemarakkan api perkauman. See, I give you the kesan there. And finally, ayat penegasan. Pendek kata, kedamaian dan ketenteraman tanah air akan terus terpelihara dengan adanya kubu perpaduan yang kukuh. Well written. Okay. Okey, isi keseterusnya akan dibentangkan oleh Wisalaci mengembangkan sektor pelancongan.
Okey, Visalachi, kenapa kita cakap perpaduan boleh mengembangkan sektor pelancongan? Pertama sekali, apabila mempunyai perpaduan, perselisihan faham tidak akan berlaku, maka pertengkaran juga tidak akan berlaku. Oleh itu, warisan wait ma, one moment இப்ப நம்மளோட இசி வந்து mengembangkan sektor pelancongan. Okay, you start from the okay, rakyat tidak akan berselisih faham, is it? Yes, sir. Ceri, go on first. Let me see first your huraian, then I comment. Oleh itu, go on. I cannot hear anything. Sir, I couldn't hear your voice when speaking. என்னம்மா? Can you repeat, sir? Sorry? Only the like beachல காத்தடிக்கும் அந்த சத்தம் தான் கேக்குது. வேற எதுவும் கேட்கல. Can you fix the mic? Completely mute. அதையாவது காத்து சத்தம் கேட்டுச்சு, பறவை காத்து சத்தம் கூட கேட்கல. Okay, don't know how to deal with this. Okay, let's see. Okay, mengembangkan sektor pelancongan. Okay, the first question. Kenapa perpaduan boleh mengembangkan sektor pelancongan? Okay, so நம்ம நேரா அந்த கொஸ்டினுக்கு டைரக்ட் ஆன்சர் கொடுத்துருங்க. Okay, why perpaduan mengembangkan sektor pelancongan? Because in the eyes of tourists, our perpaduan that we are exhibiting in our country will be a good value for them. என்னடா மலேசியா மக்கள் இவ்வளோ மல்டி கல்ச்சராக இருக்காங்க, மல்டி எத்னிக்காக இருக்காங்க, பட் தே கேன் live under one roof. That quality will attract the pelancong. Okay, அதுதான் மொதல் விஷயம். ஓகேயா, everyone live under one roof. Okay, so contoh அது அந்த மாதிரி விஷயத்தை அவங்க எங்கே பார்த்துருப்பாங்க, and how does it to promote the pelancongan? Contoh because we have a multi ethnicity and multiculturals, we have various celebration. Okay, kita mempunyai banyak sambutan seperti contoh rumah terbuka peringkat kebangsaan, kita ada pesta hari gawai, lepas tu apa kita cakap, cultural show. This one all will will attract the tourists to come and witness at our country. It's all culture, perpaduan dan அதெல்லாம். ஸோ இதனால் என்ன ஆகும், நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரி பிளான்ச்சோங்கான் வந்து will become lebih maju, and we also can be an exemplary country in the eye of other country. How perpaduan can Can you hear me, sir? can Okay, sir. எங்க ஓகே ஆயிடுச்சா மைக்கு? Never mind. Yes, sir. I explained already. Never mind. Next time மைக்லாம் செக் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ அப்போ தான் நம்ம 2-way communication லஞ்சாராக இருக்கும். Okay, it's okay. I already you want to add on anything? Sir, what point is this, sir? Because I couldn't hear anything from you, sir. My voice it Okay. got disconnected. Oh, okay. I tell. Okay, kenapa perpaduan boleh mengembangkan sektor pelancongan? Sebab nilai perpaduan yang kita tunjukkan kepada dunia, kepada negara-negara lain, menyebabkan pelancong macam tertarik terhadap nilai itu. Okay, contoh kalau kita ada apa-apa perayaan, contoh cultural show ke, rumah terbuka ke, hari gawai ke, even Thaipusam we can see, right? வெள்ளக்காரங்களாம் வந்துடுறாங்க, right? So what you can tell about this? Because
இந்த மாதிரி விழாலாம் ஒன்றா கொண்டாடுறது வந்து they will see a value. ஓகே, இதனால என்ன ஆகும்னா they will interested to study our culture here, so they come here and this will merancangkan industri pelancongan. And negara kita mungkin menjadi contoh kepada negara-negara lain untuk menjadikan perpaduan sebagai akar tunjang untuk menggerakkan untuk menjadi like akar tunjang untuk segala pembangunan negara lah. Okay, that was I told. Anything to add? Sure, I wrote 2 points. One almost similar. So one more is jika perpaduan ada di negara kita, negara akan aman damai tanpa sebarang huru-hara. Maka pelancong tidak akan takut untuk datang berkunjung ke negara kita. Yes, that's an excellent point. Okay, ஸோ நம்ம மக்கள்லாம் ஒத்துமையாக இருந்தாங்கன்னா இப்போ வெளியூர்லலாம் போயிட்டு பாருங்க, இந்த சண்டை நடக்கிற ஊர்லலாம் நம்மளால போவே பயப்படுவோம். ஏன்னா அவங்க 2 பேர் சண்டையில் நம்மளை உருட்டிடுவாங்களோன்னு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்கும்ல. அப்புறம் பாம்பு போட்டு நம்ம காணா போயிட்டோம்னா. ஓகே, ஸோ எஸ், தட்ஸ் அ வேலிட் பாயிண்ட். ஓகே, ரைட். இப்போ நம்ம எழுத ஆரம்பிக்கலாம், வாங்க. Okey, kamu nak guna isi ketiga. Jadi kamu boleh gunalah apa yang saya ajar kamu. நான் உங்களுக்கு கொடுத்தது, நான் என்ன உங்களுக்கு கொடுத்தனோ அதுதான் நானும் பாய்க்கிறேன். ஓகே ஓகே, நம்ம கற்றுக்கிட்டது ஒன்று, ஆனால் செய்யும் போதெல்லாம் வேறு வேறு செஞ்சீங்கன்னா you won't get the ilmu that I gave you. Practice the ilmu that I gave you. Okey, cuba praktikkan. Jika dihalusi dari perspektif yang lain. Okey. Perpaduan. Okey, perpaduan dapat mengembangkan sektor pelancongan negara. Okey, idea kamu simple je. Jika dihalusi dari perspektif lain, perpaduan dapat mengembangkan sektor pelancongan negara. Okey, kita nak hurai ya. Remember, I teach you the third one. Perkara ini dinyatakan begitu lantaran. Perkara ini dinyatakan begitu lantaran. Lantaran means kerana. Okey, kenapa kita cakap macam tu? Kerana perpaduan yang dipamerkan oleh rakyat Malaysia akan menarik minat pelancong asing untuk mengenal budaya masyarakat Malaysia yang multi-etnik dan multi budaya, tetapi dapat hidup dengan harmoni, hidup secara harmoni under one roof. Boleh juga kamu letak dalam bahasa Melayu, kamu tengok macam mana kita jadikan dia. Tetapi dapat hidup secara harmoni di bawah satu bumbung. Okey. Sekarang kita bagi contoh. Okey. Tamsilnya. Okay, third one, tamsilnya. Majlis dan sambutan yang melibatkan perpaduan kaum seperti kita bagi contoh cultural show, seperti festival. Kita letak perkataan festival lah. Okey, nasib baik. Okey, seperti festival pertunjukan budaya
kebudayaan dan kesenian. Will be better. Dan kesenian. This one will be counted as one patah perkataan. Tapai, boleh tulis panjang. Festival pertunjukan kebudayaan dan kesenian. Rumah terbuka. Peringkat kebangsaan. Dan pesta hari gawai. Contoh je lah saya ambil. Pesta hari gawai. Pesat போட்டிருக்கேன். Pesta hari gawai. Okey, என்ன சொல்லணும்னா majlis dan sambutan yang melibatkan perpaduan kaum seperti festival, this one rumah terbuka pesta hari gawai, seolah-olah mempelawa pelancong asing, mempelawa dan menggamit. Menggamitனா வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ஆளை கூப்பிடுவோம்ல, இப்போ நான் போட போகிற வார்த்தை பாருங்க, ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை மங்காமிட். இது நான் ரொம்ப பிளஞ்சோங்க்கு பாய்ப்பேன். மங்காமிட்டோட வார்த்தை என்னன்னா ஆள்காட்டி விரல் இருக்கும்ல, ஆள்காட்டி விரல்னா வந்து தம்புக்கு அப்புறம் இருக்குல்ல அந்த விரல், இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரா, ஓகே, ஆளை காட்டுற விரல், அதை வச்சு நம்ம ஆளை கூப்பிடுவோம்ல, இங்கே வா இங்கே வா அந்த மாதிரி. அதான் மங்காமிட்டோட அர்த்தம். ஓகே, mempelawa dan menggawit pelancong asing untuk turut untuk menyertai sambutan ini, dan ataupun kita guna perkataan di samping. Dan badalah di samping baiklah. Di samping mempelajari budaya rakyat kita, budaya rakyat kita secara lebih dekat lah. Okay, let me read out first. Tamsilnya majlis dan sambutan yang melibatkan perpaduan kaum seperti festival, rumah, pesta, seolah-olah mempelawa dan menggamit pelancong asing untuk menyertai sambutan ini, di samping mempelajari budaya rakyat kita secara lebih dekat. Okay? So they will take this as a chance. அவங்களுக்கு நம்மளோட பர்பாடுவான் பார்த்து ஒரு எண்ணம் வரும். அந்த மாதிரி விழா வரும்போது சரி நம்ம நேராகவே இறங்கி போய் பார்த்துருவோம் அவங்க எப்படி தான் இதை கொண்டாடுறாங்க. ஓகே, they will feel happy. ஓகே, ரைட். இதனால என்ன kesan? Okay, tadi saya guna first paragraph saya guna dengan ini, second paragraph also I use dengan. You can use impa, dampa. Okay, paling impaknya. Okay, industri pelancongan negara kita. Industri pelancongan negara kita bertambah maju. Okey, ataupun bertambah rancak போடுங்க. நல்ல வார்த்தை, bertambah rancak. Di samping நம்மளோட இந்த யூனிக்கான விஷயத்தை வெளியூருக்கு ப்ரோமோட் பண்ணலாம். அவங்க போய் 4 பேர்கிட்ட சொல்லுவாங்கல்ல. Di samping mempromosikan keunikan budaya Malaysia di mata dunia. Okay. And then okay, I take Visalachi point 1. Lagipun you can add on more over lagipun. Okay, pelancong akan berasa lebih selamat. இப்போ selamat மட்டும் போடுறேன்ல, இது வந்து கொஞ்சம் ரைமிங் டைமிங் சொல்லுவாங்க, அதாவது ரைம் அடிக்கிறது. pelancong akan berasa lebih selamat மட்டும் போட்டிங்கன்னா லைக் நார்மலாக தெரியும், selamat dan selesa. You see the bunyi there, bunyi se, what we call this, like your alliteration. Okay, so அந்த bunyiக்காக
இந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிக்கலாம். Okey, akan berasa lebih selamat dan selesa untuk bercuti di Malaysia. Okey, lagipun pelancong akan berasa lebih selamat dan selesa untuk bercuti di Malaysia. Selain Malaysia menjadi teladan kepada negara-negara lain untuk menjadikan perpaduan sebagai agenda utama negara. Okey. Ini contoh dia. Kejap, jangan tulis lagi. Saya akan bagi masa. Saya kena check dulu. Okey. Yang ni semua dikira sebagai satu patah perkataan. Okey. Ni dah 129 dia cakap. Okey. So, kamu tulis dulu. Okey, irunga nama படிச்சுக்கிறேன். Jika dialusi dari perspektif lain, perpaduan dapat mengembangkan sektor pelancongan negara. Perkara ini dinyatakan begitu lantaran perpaduan yang dipamerkan oleh rakyat Malaysia akan menarik minat pelancong asing untuk mengenal budaya masyarakat Malaysia yang multi etnik dan multi budaya tetapi dapat hidup secara harmoni di bawah satu bumbung. Tamsilnya, majlis dan sambutan yang melibatkan perpaduan kaum seperti festival, rumah dan pesta seolah-olah mempelawar dan menggamit pelancong asing untuk menyertai sambutan ini di samping mempelajari budaya rakyat kita secara lebih dekat. Impaknya, industri pelancongan negara kita bertambah rancak di samping mempromosikan keunikan. Actually, I gabung this with this. Industri promosi. Okay, now it will look better. Okay, industri pelancongan bertambah rancak di samping Malaysia menjadi teladan kepada negara-negara lain untuk menjadikan perpaduan sebagai agenda utama negara. Okay, lagipun pelancong akan berasa lebih selamat dan selesa untuk bercuti di Malaysia selain mempromosikan keunikan budaya Malaysia di mata dunia. It's like interconnected. Itu வந்து from the view of pelancong, this one from the view of negara and antarabangsa. So we combine according to the needs. Okay, baik, kamu boleh salin. Okay, perfectly 120. Sudah cukup 120, jadi kita tak perlu tulis ayat penegasan. Tulis ayat penegasan apabila diperlukan saja. Itu optional saja. Kalau kamu nak tulis pun boleh lah. Di sini kurang 10 patah, kurang 4 markah, jadi boleh cover sikit lah. Okay, penutup kita salin balik je lah apa yang kita belajar. Okay, saya baca tengok. Walhasilnya dalam nada yang bersahaja tetapi penuh bermakna, koma, kepentingan-kepentingan semangat perpaduan, tajuk kamu, yang mewarnai topik perbincangan ini wajar kita renungi dan hayati demi kebaikan dan kesejahteraan bersama. Lantaran itu,
Semua pihak harus menggambling tenaga seperti awal dengan tebing dalam usaha menyemarakkan semangat perpaduan bagi setiap lapisan masyarakat. Jika tidak, bagi amaran, aspirasi kerajaan untuk mewujudkan negara yang harmoni beserta masyarakat yang berminda kelas pertama, first class mentality society, hanya menjadi angan-angan mat jenin. Ingatlah, perpaduan teras keharmonian. Ataupun kalau nak kamu tulis mewujudkan rakyat yang what do you call got 3 words, yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Also make it little bit interesting. Kamu punya harapan. Okay, kamu boleh salin. Angan-angan mak jenin, and then au dengan tebing kira sebagai satu patah perkataan. Sebab ini semua peribahasa. Angan-angan mak jenin peribahasa. Ini cokan kata juga dikira sebagai satu patah perkataan. One moment. Kesemuanya 493 patah perkataan. Done, sir. Dan 3. Done, sir. Dan 4. Beginilah rupa karangan yang perlu kamu tulis. Ini karangan pertama kita tulis. Jadi after this I will go one by one lah. Not everything I can write. Okay, jadi kamu ambil saya punya teknik lah. Macam mana saya bina ayat. Macam mana saya guna perkataan dia. Okay. Yang tu semua kamu kena ambil contoh daripada saya, karangan saya lah. Okay, jadi tutorial 9 dah habis. Okay, tutorial 11. Vishal, sudah buat ke? Saya sudah buat ke tutorial 11? Cek tengok. Prosa tradisional. Done, sir. Morfologi tutorial 12. Okay, biar saya tukar. Boleh nampak? Boleh lah. Boleh nampak lagi bagus lah. Okay. Jadi topik kita adalah kata adjektif dan kata adverba. Sorry, saya letak wrong presentation saya rasa. Okay, sekarang kamu boleh nampak. Okay. Right. Baik, kita nak membuat ni bahagian morfologi iaitu membina ayat. Okay, tema kita semua tentang pertanian dan pelancongan lah. Baik, kita tengok. Saya nak kamu baca setiap petikan di sini dan cuba cari perkataan dia. Kata adjektif dan kata adverba. Jangan tanya saya balik apa itu kata adverba atau kata adjektif. Saya bagi peluang untuk kamu timba ilmu kamu dulu. Nanti masa perbincangan saya akan jelaskan secara panjang lebar. Okey? Baik. Cuba buat practice 1. Adjektif.
Soalan macam ni kamu tak boleh jumpa kat mana-mana lain. Okay. Sebab dia tanya benda-benda yang simple. Kalau keluar benda yang susah macam mana? Jadi cikgu train kamulah untuk perkataan-perkataan yang pelik sikit. Kata adverba. Same like in English, adverb. Which one we call it as a adverb? Englishல இருக்கிற லாஜிக்கை நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பயன்படுத்தலாம். Okay, adverb. That will be the interesting part. And then kata bantu, not just kata bantu. I want kata bantu ragam. Cuba cari 2 kata bantu ragam dan 2 kata nama majmuk. Dia kata nama, at the same time it is majmuk. Kata nama majmuk mantap. Sorry. Panjang sikit dia punya ni. Nampak tak? It's not just ordinary kata majmuk. It's a kata nama and it's also have to be kata majmuk mantap. What is mantap? Think about it. And then kita ada latihan tambahan satu. Also, okay, I think yang ni arahan kena tukar lah. Saya copy paste wrong thing. Bukan kata bantu ragam, tetapi kata nama abstract. Kata nama abstract. Simple je kan kata nama Okey, nanti kita tengok. Kata kerja aktif transitif. KKAT. Kata kerja aktif transitif. Atau transitif aktif, doesn't matter. Okay. Dan yang terakhir, bukan, ada lagi. Okay. Lepas tu cuba cari kata nama majmuk saja dan kata kerja majmuk. Okay. And finally, kata majmuk kiasan dan juga akronim. Baik, cuba cari. Masa yang diperuntukkan 15 minit. Cuba buat, cari dulu. Timba ilmu kamu dulu. Sir, practice 1 and practice? Until the end. Oh, until Because the you are end. not Okay. going to bina ayat. Cari perkataan saja Okay. apa. Okay, sir. Alright. Baik. Masa dah tamat. Mari kita bincang. Practice SPM 1. Okay, ini saya ambil dari textbook tingkatan 5 lah. Okay, rozel. Rozel atau asam paya, asam susur atau asam kundang dan sorrel. Terdapat di Afrika, India dan Asia termasuk Malaysia. Kini terdapat lebih daripada 300 spesies rozel di seantero dunia. Pokok ini boleh mencapai ketinggian lebih kurang 2 meter dengan dahannya yang tumbuh menegak dan melentur rebah apabila buahnya lebat. Calyx atau kelopak buah rozel kaya dengan vitamin A dan C serta zat mineral. Dengan menjadikannya sebagai teh ubatan, herba ini dapat mempercepat peredaran darah dan mengurangkan hipertensi. Okey. Vishal, bagi saya 2 kata adjektif. Reba dan lebat, sir. Reba dan Lebat. lebat. Okey, berbuah lebat. Okey, first of all, kata adjektif. What is kata adjektif, Vishal? Sifat. Kata sifat tu apa dia? Perasaan. Warna. Okey. Kata yang menerangkan sesuatu, ciri-ciri sesuatu objek ke, okey? Menerangkan ciri-ciri dia, menerangkan sifat dia. Betul lah. Kita ada dari segi warna, bentuk, perasaan. Yang tu semua adjektif. Okey. Jadi rebah. Rebah apa maksud dia? Not. Don't know, sir. You don't know, then why you tell the one is adjective? Dan sifat. No? You don't know the meaning, how you know it's a sifat? That is the question now. ஆனால் sifat மட்டும் தெரியுதா எனக்கு? Salah itu bukan sifat. Rebah. rebahனா எப்படின்னா, இப்போ நீங்க நேரா நிக்கிறீங்க.
மயக்க போட்டு அப்படியே விழுந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க. Itu rebah. Macam jatuh. Jadi lebat betul lah. Yang itu ialah kata adjektif. Okay, kita tanya orang yang seterusnya. Vaishnavi, apa lagi satu kata adjektif di sini? Sir, menegak, sir. Kata adjektif. Tumbuh menegak. Tumbuh menegak. You The tak faham? same. Mana? Yang tu bukan adjektif. Menegak is not sifat, sir. No. இப்ப Okay. cantik. நல்லா கவனிங்க. cantik வந்து kata adjektif. ஆனா நீங்க imbuhan me போட்டுட்டீங்கன்னா அதுக்கு contoh mencantikkan, it is no longer adjective, it is kata kerja. Oh, okay. Kaya, sir. Kaya, very rich in. Okay, itu ialah adjektif. Okay, thank you. Okay, Visalachi, where you can find kata adverba? Visalachi, we couldn't hear you. Sir, can you hear me, sir? Very soft the sound. Sir, can you hear me, sir? விளங்குது ஆனா சாஃப்டா இருக்கு சவுண்ட். Sir, now can I, sir? Can. Okay, sir. What is kata adverba yang boleh kamu jumpa? Mempercepat, sir. Mempercepat is not kata adverba, itu ialah kata kerja. Oh, okay, sir. Lagi? Dapat soalan ni macam mana mau buat? Devasri? Yes, sir. Speak louder, kata adverba. I don't know. You don't know. Sir. Solma. Sir, repah, sir. First Repah. paragraph, last line, sir. Repah. Rebah. Betul. Yang itu ialah adverb. Okay, melentur rebah. Rebah ialah adverb. Okay, lagi satu. Okay, kita tengok dulu apa tu adverb. Banyak orang tak tahu apa tu adverb. Adverb dalam bahasa Melayu pun ada. Ini saya ambil dari, saya sudah letak satu link untuk kamu belajar adverb. Just go through little bit lah. Adverb வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். Adverbனா என்ன அர்த்தம்? Okay, first you must know what is an adverb lah. Adverb ialah perkataan yang menerangkan kata kerja, kata adjektif, kata nama atau any frasa nama dari segi masa dan tempat. Okay lah. Contoh kami selalu mengunjungi gerai Pak Halim. The selalu menerangkan masa. Mengunjungi அந்த kata kerja uhurai பண்ணுது. எப்படி போறோம்? Frequenta. Abang akan bertolak. Hari esok is example of adverb. Okay? So இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது. Adverb வந்து ஏன் kata utama lah வராது. அதெல்லாம் இருக்கு விஷயம். Okay, kita tengok. Kata adverba ada 4 jenis. Kata adverba jati, kata adverba adjektif, kata adverba kata kerja, kata adverba gandaan. Okay, ஜாத்தினா the real one lah. Okay, எப்படி வருதுன்னா இது வந்து இந்த மாதிரி வார்த்தை இருந்தாலே வந்து பொதுவா வந்து kata adverba தான். Contoh kamu tengok. Nama பாய்க்கிற semalam, kemarin, esok, lusa, tulat, kelak, sekarang, dahulu, tadi, kemudian, barangkali, probably, seringkali, acap kali, kerap kali, julung kali, sentiasa atau senantiasa, kadang-kadang, kadangkala, saling, sekaligus, serentak, jarang kali, sempat, langsung, nyaris, begitu, begini, demikian, pertama kali, agaknya, nanti. Yang ini semua pure adverbs. Okay, pure adverbs.
இதெல்லாமே வந்து நேச்சுரல் adverb lah. நேச்சுரலா இதெல்லாம் வந்து adverb-ஆ இருக்கிறது. ஓகே, kita tengok kata adverb adjective. இது கொஞ்சம் கஷ்டம் கண்டுபிடிக்கிறது. ஏன்னா அது adjective-ஆவும் வேலை செய்யும், at the same time adverb-ஆவும் வேலை செய்யும். Kamu tengok berjalan laju. Kata kerjaவோட ஒட்டிக்கிட்டு வரும். அந்த kata kerja-குள்ளார kata adjective வர்ற மாதிரி வரும். அதாவது அவன் எப்படி என்ன பண்றான், berjalan. berjalan macam mana? laju. So அந்த verb-ஐ வந்து explain பண்ற adjective-ஆ இருக்கணும். berjalan laju, ketawa besar, mengalir lesu, terbang tinggi, hampir jatuh. இதுல வந்து verb-க்கு முன்னாடியும் வரலாம், verb-க்கு பின்னாடியும் வரலாம். இதுல வந்து verb-க்கு பின்னாடி இருந்துச்சு adjective. jatuh வந்து kata kerja முன்னாடி வருது பாருங்க இப்ப. ஓகே, berhati-hati, kurang, kurang berhati-hati, bertiup kencang, sakit kuat, besar panjang, panjang lebar, tinggi lampai, ke hospital segera. பாருங்க, அதாவது kata sendi முடிஞ்சு வந்து அவங்களோட kata nama and then dengan segera, selalu. அந்த மாதிரி dari rumah selalu, sering di pejabat, இதெல்லாம் வந்து அந்த segera, selalu, அந்த sering, இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாமே வந்து kata adverb adjective. kata kerja-ல வர்றது, kata kerja பக்கத்திலே இன்னொரு you add the verb. kata adverb kata kerja. berjalan miring, sengeta நடக்கிறது, terbang meninggi, hitam berkilat, merah menyala, berenang menelentang, putih berseri. You have the contoh here, and then all your ganda-ganda lah, all your gandaan. You can read for more lah. Okay, so kata adverb basically உன்னோட kata kerja, kata adjective ataupun frasa nama explain பண்ற ஒரு வார்த்தை. அப்ப reba இந்த இடத்துல பாருங்க, melentur reba yang வந்து முடியும்னா இது வந்து kata adverb kata kerja. kata adverb kata kerja. melenturனா அது அப்படியே ஃப்ளெக்சிபிளா வளையிறது. ரெபானா கீழ் நோக்கி வளர்றது, கீழ் நோக்கி வளையிறது. ஓகே, கீழ் நோக்கி வளையிறது. ஓகே, so melentur is kata kerja, அது பக்கத்துல இருக்க reba also kata kerja. jadi kata adverb kata kerja. இன்னொன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, di seantero dunia, இத பாருங்க, di duniaன்னு எழுதலாம். the seantero is the kata adverb. ஸோ இது ரொம்ப காமனாக கேட்க மாட்டாங்க, ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து adverbsனா என்னன்னு உங்களுக்கு புரிய வச்சேன். ஓகே, seantero, another one. Okay, baik. Kita tengok yang seterusnya. So இதான் kata adverb lah. kini, kini இருக்குல்ல, அதுவும் adverb தான். அது மாசாவை காட்டுதுல்ல. eso, kini, இதெல்லாமே டைம் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே adverb jati. Okay, kata adverb jati. Okay, baik, itu sajalah yang saya boleh jumpa dekat sini. Alright, ada apa-apa tak? Itu saja. This one, tumbuh menegak. சாரி, நம்ம அது யாரோ சொன்னீங்க, நான் சரியா கவனிக்கல. ஐ திங்க் வைஷ்ணவி. கரெக்டா? menegak is Yes. சாரி, ஏன்னா தும்போ வந்து kata kerja, அது பக்கத்துல எப்படி வளருதுன்னு சொல்லுது பாருங்க. menerangkan kata kerja kan, jadi yang ni pun adverb juga, adverb kata kerja. Okay, betul lah, yang ni betul, menegak. அப்ப நான் சொன்ன அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் அதுவும் கரெக்ட் தான். cantik, ஆனா நம்ம ஒரு அந்த adjectiveல நம்ம போட்டாக்கா kata kerja ஆகும். ஆனா இம்போஹானோட ஃபங்க்ஷன் வந்து kata kerjaவா ஆவறது மட்டும் இல்ல, kata adverb-ஆவும் மாறவும் முடியும். proof is this. ஓகே, மலாய் அப்படிதான் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் when you go deeper and deeper lah. Okay, right, kita tengok one more. Practice kedua. Okay, kita tengok practice kedua. Kata bantu ragam. Okay, Devasri, kata bantu ragam. So you want me to tell lah? Perlu. Perlu lagi? Juga.
Juga is not kata bantu ragam. Um, mm, mm, mm. Apa itu kata bantu ragam? Kamu tahu beberapa contoh? Like perlu, mesti, boleh, like that. Yes, very good. Okay, kata bantu guys. Kata bantu எதுக்குன்னா bantu siapa? Bantu kata kerja lah. Hadir sebelum kata kerja. எழுஞ்சிக்கிங்க. Hadir sebelum kata kerja தான் kata bantu. Kata prakalausa அது வந்து. Ataupun kata prafrasa. பரவாயில்ல அதெல்லாம் விட்டுருங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போவேன்னா kata bantu வந்து hadir sebelum kata kerja. அது வந்து ரெண்டு விதமா பிரிக்கலாம் நம்ம. Kata bantu aspek, kata bantu ragam. Aspekனா டைம், ராகம்னா ஆக்ஷன். ஓகே, டைம் வந்து நேற்று, இன்று, நாளை. மூணு காலத்தமா பிரிச்சுக்கிங்க. நடந்து முடிஞ்சதுக்கு நம்ம பெருனா, தெல்லா, சுடா இது மூணும் பாய்ப்போம். நடந்துகிட்டு இருக்கிறத மாசே, sedang, tengah. Saya tengah makan nih. Yang ketiga நடக்க போறது akan, bakal, and one more என்ன சொல்லுவாங்க, belum நடக்காதது தான். இதெல்லாம் வந்து kata bantu aspect time. ராகம் வந்து சிம்பிள் சஜா. நான் சொல்ற கதையை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கதா ராகம் பிச்சு வாங்கிடலாம். ஓகே, ஒரு ஊர்ல வந்து 2 வீடு இருக்கு. அந்த வீட்டில் ஒரு வீட்லேயும் ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க, ஒரு வீட்லேயும் வந்து ஒய்ஃப் இருக்காங்க, அப்புறம் அவங்களுக்கு பிள்ளை இருக்கு. அப்போ என்ன வித்தியாசம்னா, இந்த வீட்டில் டாக் வளர்க்குறாங்க, இந்த வீட்டில் கேட் வளர்க்குறாங்க. இந்த வீட்டில் வந்து மஸ்டா காடி இருக்கு, இந்த வீட்டில் வந்து பென்ட்லி காடி இருக்கு. இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. சிம்பிள். அப்போ H for harus, H for hendak, W for wife, wife pula. கதையோட ஒன்று இணைந்துட்டேன். wajar, sorry, and here is wajib. Perlu, patut. Dapat, cuba. Mesti, boleh. Okay, belum அங்க வந்துடும். Boleh. These are the kata bantu ragam. Okay, basically இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். Harus, hendak, wajar, wajib, perlu, patut, dapat, cuba, mesti, boleh, and many more. Okay, right. எழுதிக்கிட்டீங்களா? Okay, kita tengok. And also kata nama majmuk. Okay, அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல எங்க இருக்கு இன்னொரு kata bantu ragam பார்த்துடலாம். Telah, telah is aspect. Sir, dapat sir. எங்கம்மா இருக்கு? Itu third line. Kadisil juga dapat. Dapat. Okay. Ada lain kata bantu ragam? No, tak dapat got 2 times. Dapat perluவும் இருக்கு. Okay, good. இங்க கூட ஒரு dapat இருக்குல்ல. Bawah sekali also got 1 dapat. dapat lah. Okay. சரி, kata nama majmuk யாருக்கு கிடைச்சிருக்கு? Kata nama majmuk, I open. Anyone can tell? Warga negara and kaki tangan. Yes. Kata nama majmuk mantap, sorry மந்தாப்பாவும் இருக்கணும். மந்தாப்னா ஒட்டி எழுந்துட வேண்டிய kata majmuk. jadi kaki tangan, yes, and one more is warga negara mana? Dekat atas. Second line. Okay, very good. So kata majmuk mantap வந்து warga negara. Sebanyak 15 patah perkataan இருக்கு yang dieja mantap. Warga negara, lepas tu kaki tangan. Kata bantu ragamல வந்து dapat இருக்கு. Lagi satu perlu. Okay, baik. Kita akan sambung perbincangan ini pada minggu hadapan. Okay. jadi உங்களுக்கு இந்த வாரம் வீட்டு பாடம் இல்லை, பாசம் இல்லை எதுவும். ஜஸ்ட் நாவலும் ப்ரோசா ட்ரெடிஷ்னலும் இன்னொரு வாட்டி நீங்கள் அந்த கதையை மறந்துடாமல் இருக்கிறதுக்கு படிச்சுக்கிங்க. ஓகே, தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே. We shall meet on next upcoming class. Take care. Bye guys.